Okey, hari ini kita belajar 3 topik. Macam mana mau buat ulasan, macam mana mau jawab soalan ringkasan dan juga rumusan. Untuk ulasan, okay, ini adalah kriteria ya. Ini pemarkahan untuk karangan, untuk ulasan ini pemarkahannya. Ada 3 peringkat, memuaskan, baik, cemerlang. Okey, ulasan kamu akan dinilai dari segi idea dan juga bahasa. Jadi, untuk kamu ni saya mahu sekurang-kurangnya inilah 13 markah di tangan ya. Sebab cikgu akan cerita, cikgu akan terangkan satu persatu macam mana mahu dapatkan markah tinggi untuk ulasan. Okay, yang pertama, isi tersurat tersirat. Isi yang kamu bagi itu menjawab soalan. Kehendak dengan juga temanya menjawab. Dan isi yang kamu bagi itu tidak tergantung, tidak samar-samar, padat dan juga jelas. Okey? Dari segi bahasa, kamu kena semaklah tanda baca, penanda wacana, ejaan. Kena betul ya. Okey, sekurang-kurangnya benda ni kamu kena jaga. Okey, untuk ulasan, kamu akan dibagi satu bahan. Sama ada gambar raja, carta, jadual, poster, iklan, pelan, graf. Selalunya yang sangat popular gambar raja dengan poster lah. Okey, kadang-kadang dalam ulasan ni kamu dibagi pilihan. Sama ada jawab ulasan, rumusan atau ringkasan. Dibagi pilihan. Jadi, mungkin kamu kena pilih ataupun mungkin sudah ditetapkan. Dan setiap satu jenis soalan ni membawa 15 markah. 15 markah ni, kalau kamu dapat markah sekurang-kurangnya 10 ke atas, kamu dapat markah baiklah untuk peperiksaan. Jadi, kalau boleh, cuba kuasai teknik menjawab ulasan ni macam mana. Okay, untuk ulasan, jawapan kamu kena dalam 1 perengan saja. Dalam 1 perengan tu tidak lebih daripada 80 hingga 100 patah perkataan. Jangan lebih 100 perkataan lah. Lepas tu dalam 1 perengan tu padat dengan ada pendahuluan, ada isi, ada kesimpulan. Isi tu terbagi pada 2, tersurat dan juga tersirat. Okey, macam mana kita mahu menulis ulasan? Yang pertama, kamu kena teliti dan fahami bahan rangsangan dan maklumat yang diberikan. Pendek kata, kamu kena cari dulu tema. Tema bahan rangsangan yang dibagi tu pasal apa? Mungkin pasal amalan gotong royong, mungkin masalah sosial. Itu tema, topik. Okey, sudah dapat tema atau topik, baca arahan soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Cuba cari kehendak soalan. Kehendak soalan ni boleh jadi punca-punca, faktor-faktor, langkah-langkah, peranan, kan? Okey, sudah dapat tema, sudah dapat kehendak soalan, kemudian analisis maklumat dalam bahan rangsangan tu. Cari isi-isi tersurat. Isi-isi tersurat ni biasanya sudah terpampang dalam bahan rangsangan tu. Kamu tinggal ambil saja. Yang masalah sikit ni bahagian isi-isi tersirat. Sebab apa? Sebab kamu kena fikir. Isi tersirat ni huraian kepada isi tersurat. Boleh jadi kamu bagi contoh atau kesan kepada isi tersurat. Dan setiap isi tersurat ada isi tersirat. Setiap isi tersurat ada huraian. Dan huraian tu dipanggil isi tersirat. Okey. Isi tersurat buat satu ayat ringkas untuk setiap satunya lah. Begitu juga isi tersirat. Satu saja. Satu isi tersirat. Okey. Dan isi tersurat pasangannya isi tersirat. Okey. Isi tersurat 1, isi tersirat 1. Lepas tu bila kamu sudah jumpa tema, jumpa kehendak, jumpa isi tersirat tersurat, rangka pendahuluan kamu tulis apa. Untuk isi tu kamu mau buat apa, isi tersurat apa, isi tersirat apa, rangka sampai habis, sampailah penutup. Okey, kalau penutup ni kamu buat sejak penegasan untuk menggambarkan bahan rangsangan tu. Okey, ni panduan menulis pendahuluan. Okey, pendahuluan ni dengan kesimpulan tidak perlu banyak, 8 hingga 10 atau 10 hingga 11 patah perkataan. Okey, untuk pendahuluan, cuba kaitkan tema dengan juga kehendak soalan dalam satu ayat yang sangat padat.
untuk isi tersurat ambil saja daripada gambar raja, tambah penanda wacana, tambah kehendak soalan dan tambah isi tu, masuk isi. Lepas tu susunlah isi tersiratnya apa. Okey, untuk isi tersirat lebih kurang 60 hingga 70 patah perkataan. Kemudian tulislah penutup, penegasan yang menggambarkan idea daripada keseluruhan ulasan tu, yang menggambarkan tentang bahan rangsangan tu. Okey, contoh ini adalah soalan ulasan. Dan dalam soalan ulasan ni digambarkan satu gambar raja, guna gambar raja. Jadi pertama sekali dia memang bagi soalannya macam ni lah. Lihat gambar raja di bawah dengan teliti berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar raja tersebut. Tulis ulasan panjangnya 80 hingga 100. Maksudnya buat ulasan ni tidak boleh lebih 100 lah. Jadi kamu tengoklah betul-betul gambar raja ni. Okay. Kebaikan amalan bergotong royong. Temanya apa? Temanya amalan bergotong royong. Kalau saya tanya temanya kehendak soalan apa, baru kamu cakap kebaikan amalan bergotong royong. Jadi pergi satu-satu dulu. Tema apa? Amalan pasal. Maksudnya bahan asal ni pasal apa? Pasal amalan bergotong royong. Okay. Kehendak soalan apa? Kebaikan. Okay. Maksudnya fokus dalam kepala kamu. Kamu kena cari kebaikan amalan bergotong royong. Isi tersurat dia memang sudah bagi macam ni. Yang tanda-tanda ni kan. Jadi yang kamu perlu buat ialah cari isi tersirat. Okay. Contoh, bila kamu sudah dapat tema, kamu sudah dapat kehendak, kamu sudah dapat isi tersurat, carilah, buat rangka dulu. Pendahuluan, amalan bergotong royong, dia guna tema. Kalau guna kehendak, boleh juga terdapat banyak kebaikan amalan bergotong royong. Antaranya, boleh juga buat macam tu. Guna tema atau guna kehendak soalan. Jadi macam ni kan, rangka ni yang dibuat ni, dia guna tema saja. Amalan gotong royong telah menjadi amalan masyarakat kita sejak dahulu. Okay, isi tersurat. Dia masuklah penanda wacana. Antara kebaikan, dia guna balik kehendak tu. Antara kebaikan amalan gotong royong, masuklah. Lepas tu, selepas isi tersurat dapat ni, kamu hurailah. Kamu hurai sama ada kamu bagi contoh atau kesan. Selagi mana kamu menghuraikan, itu saya anggap isi tersirat. Tapi ingat, satu isi tersurat, satu isi tersirat. Okay, jangan lebih. Sampailah habis. Kemudian pada kesimpulan, buat apa? Buat penegasan. Kesimpulannya, amalan gotong royong banyak membawa kebaikan kepada masyarakat dan harus dijadikan amalan. Macam tu saja. Bila sudah siap rangka, apa yang kamu buat, merangka ni bagus ya. Sebab kalau kamu terus menulis, masalahnya satu ialah kamu berfikir kamu tidak dapat ingat balik idea kamu. Jadi bila kamu rangka ni, tengok soalan tu rangkalah dekat tepi, tema, kehendak, macam ni kan. Jadi bila kamu rangka macam ni, senang sikit. Jimat masa, kamu terus tulis. Masa tulis ni, masa itulah kamu semak ejaan kamu, tanda baca kamu, tanda wacana sesuai atau tidak. Jadi selamatlah. Senanglah dapat 15 markah. Okey, ini untuk ulasan.